Selamat tengah malam para pendengar Ria 897. Saya Casey akan bacakan pengalaman kisah yang pertama dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah yang diceritakan ini berkenaan dengan hadiah pusaka. Bukan saka tapi harta pusaka. Peninggalan arwah neneknya. Sebenarnya bila arwah nenek kepada nama samaran saya gunakan Ina, bukan nama sebenar. Bila arwah nenek meninggal dunia, arwah nenek banyak meninggalkan barang kemas. Barang-barang kemas, barang-barang perhiasan diri. Jadi apa yang berlaku? Nenek memang rapat. Katanya Ina, nenek beliau memang rapat dengan saya, Casey. Bila nenek nak meninggal dunia, nenek dah serahkan barang-barang kemas tersebut kepada saya. Tapi saya tak tahu. Saya tidak tahu menahu tentang barang-barang kemas. Nenek memberitahu ibu saya saja, supaya barang-barang kemas dia diserahkan kepada saya kesemuanya. Banyak kisi barang kemas arwah nenek. Jadi arwah nenek pula memberitahu ibu saya, jangan beritahu adik-beradik anak-anak yang lain. Jangan, tak perlu katanya. Kau ambil barang aku, kau kasih anak kau. Dan ibu saya waktu itu pun mendengar kata ibunya, iaitu nenek saya, dan melakukan apa jua permintaan. Jadi pendengar Ria 897, biasalah, harta benda boleh menjadi gaduh. Apabila salah seorang daripada adik-beradik ibu saya bertanya, mana barang-barang kemas mak? Dan ibu saya pun secara jujur memberitahu, barang-barang kemas mak, sebelum mak meninggal, mak dah suruh aku berikan semua barang kemas pada Ina. Adik-beradik yang lain ada yang menjadi marah. Apa hak Ina ada atas barang-barang kemas tu? Semua. Pendengar Ria 897, menjadi pertelagahan antara adik-beradik, anak-anak saudara, kenapa saya dapat semua? Casey, kalau saya boleh anggarkanlah jumlah barang kemas arwah nenek saya, lebih kurang dalam 10 hingga 15 ribu dolar, Casey. Memang banyak, Casey. Gelang, rantai, cincin, semua lengkap diberikan pada saya. Mana orang tak marah? Oleh kerana itu, ibu saya pun tak apa, minta izin saya. Sebab ia adalah satu amanah arwah suruh ibu saya berikan pada saya. Oleh kerana ibu tak nak adik-beradik bergaduh pasal harta, ibu saya tanya pada saya, Ina, boleh tak Ina izinkan ibu? Sekarang barang ni dah hak Ina. Belum ibu cakap apa-apa, ibu ambillah semua barang-barang ni, ibu kasihlah adik-beradik ibu. Ina tak nak satu pun. Ina pun tak minta, nenek yang kasih. Ibu ambillah. Ina tak nak jadi subjek bergaduh dekat sini. Jadi pendengar Ria 897, akhirnya ibu menghormati permintaan saya. Kesemua barang-barang itu diberikan pada adik-beradik. Ada yang tak nak ambil, ada yang kata tak baik, amanah si arwah telah memberikan pada saya. Ada yang tamak, Casey. Kalau dah dapat, katanya tak adil. Nak mengikut kiraan, siapa yang tua dapat lebih, yang muda dapat sedikit dan sebagainya. Macam-macam kisah, Casey. Saya buat bodoh, saya tak nak layan. Casey bayangkan, satu persatu terkena gangguan selepas mendapat barang kemas yang telah pun diamanahkan kepada saya, di mana saya sendiri pun tidak tahu, kata Ina. Pendengar Ria 897, cuba anda bayangkan. Kata Ina, setelah makcik pakcik yang berebut harta ni mendapat barang kemas, rantai, cincin, gelang, mereka mula rasa rumah mereka lain macam. Mereka mula bercakap antara satu sama lain. Katanya nampak arwah mak, nampak arwah nenek ni duduk dekat dapur, kadang-kala dekat tingkap, ketuk tingkap, minta balik barang aku.
Pendengar Ria 897, satu persatu makcik, pakcik yang mengambil barang kemas yang tidak diizinkan arwah terkena gangguan. Akhirnya, mereka ambil barang tu dan serahkan pada ibu. Ini kau ambil barang kau, ni barang puaka. Begitu sekali, Kisi, anak engkau dengan kau. Depan mata saya, Kisi, makcik datang, ketuk pintu buka. Nah, engkau ambil cincin kau, gelang kau ni, engkau dengan mak kau sama juga, pakai barang. Dah kasih orang tak ikhlas. Ambil barang macam dia punya. Campak, Kisi, tak masuk rumah, campak ke dalam rumah saya. Katanya barang puaka. Dengar-dengar cerita, Kisi, semua yang ambil barang-barang kemas tu kena gangguan. Nampak arwah nenek datang dekat tingkap. Mula-mula nampak macam kepala orang menjenguk. Ada yang cerita sampai ke telinga ibu saya dan beri pada saya. Yang saya hairan, sampai saat ini saya masih simpan barang kemas tersebut. Alhamdulillah tidak ada gangguan, Kisi. Tapi ada yang masih berdegil nak simpan sampai dapatkan khidmat bomo, tukang pakar untuk halau, dan mati-mati tak nak pulangkan balik. Saya yang ada barang kemas ini, insya-Allah bila diizinkan, saya akan gadai semuanya dan wang itu akan saya salurkan kepada badan-badan kebajikan. Itu niat saya, tapi masih belum terlaksana. Terima kasih, Kisi. Juga selamat tengah malam kepada para pendengar Ria 897 FM. Baik, pendengar Ria 897, kisah tadi, nama yang digunakan bukan nama yang sebenar, nama samaran. Mungkin ada makcik-makcik Ina sedang mendengar sekarang ini, dan mungkin anda makan cili dan terasa pedasnya. Bagaimana agaknya? Arwah nenek mengamanahkan ibu. Katanya, ni kau beri anak engkau, cucu kesayangan aku semua. Tidak ada orang pun boleh soal kenapa aku beri dia. Ini hak aku. Tapi bila dapat, ibu ni serba salah sekarang. Sebab apa? Tak boleh beritahu. Dia tak nak beritahu. Kenapa nak beritahu anak-anak? Tak ada hak. Jadi, ibu ambil barang kasih pada cucunya ataupun anaknya. Dan sekarang anaknya ambil, salah seorang daripada adik-beradik ibunya bertanya, barang-barang kemas mak mana? Bila cakap, arwah ibu semua kasih mak, tak percaya dan timbullah pergaduhan. Inilah yang memecah belahkan manusia, antaranya adalah harta. Pendengar Ria 897, kita teruskan dengan pengalaman selanjutnya. Kisah yang ingin saya ceritakan. Ini kisah pengalaman yang dialami oleh seorang pendengar yang bertugas di Singapura. Beliau adalah seorang rakyat Malaysia dan bertugas di Singapura, menduduki sebuah rumah, mendiami sebuah rumah sewa di sini bersama dengan beberapa rakan yang lain. Dan inilah pengalamannya dalam rancangan MJ12. Yang ini dari kiriman Aidil, seorang warga negara dari Malaysia yang bertugas di Singapura dan menyewa sebuah rumah di sini bersama dengan beberapa rakan yang lain. Tapi rakan-rakan ini bukan rakan setugas. Mereka adalah warga negara asing juga yang menyewa sebuah rumah dan mereka berkongsi. Cuma Aidil sahaja yang tidak kenal mereka. Mereka yang lain kawan. Aidil adalah orang yang baru masuk dan tinggal serumah dengan pekerja-pekerja asing ini. Perkara ini berlaku, pendengar Ria 897, kata Aidil, pada tahun 2006. Dan pengalaman yang tak dapat dilupakan. Kisi bayangkan, rumah yang saya sewa ni katanya terletak di kawasan Bukit Panjang, Kisi. Jadi, kawan yang saya maksudkan pekerja asing ni adalah berbangsa Filipina. Mereka kalau hari Jumaat akan balik lambat, Kisi, akan balik lewat. Kadang-kadang pukul 4 pagi baru sampai rumah. Lazimnya saya ni tak adalah ramai kawan, setakat kawan kerja saja. Itu pun kalau lepas kerja, paling-paling kami keluar makan malam beramai-ramai dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Sebab ramai kawan-kawan kerja saya dah berkeluarga. Saya seorang sebatang kara di Singapura. Saya pun tidak ada saudara di Singapura, katanya Aidil. Jadi pendengar Ria 897, waktu Aidil tinggal di rumah sewa di Bukit Panjang, pengalaman yang tak dapat dilupakan, hari Jumaat, di mana rakan-rakan serumah, iaitu warga Filipina, belum lagi balik. Sebab Aidil tahu mereka akan pulang agak lewat sedikit pada hari Jumaat.
Jadi saya pun macam biasa sampai rumah sekitar pukul 9 lebih malam setelah keluar makan malam bersama dengan beberapa rakan kerja. Mereka pulang ke rumah sebab ada nak bawa keluarga berjalan-jalan. Saya pun pulang ke rumah sewa saya. Bila sampai di koridor yang memanjang tingkat 6 Kisi, saya ingat lagi pengalaman ini. Saya berdiri sedang nak cari kunci dalam haversack saya. Jadi sedang mencari kunci dalam haversack, saya terasa depan pintu rumah ada orang sedang berdiri. Terperanjat saya Kisi, betul-betul depan unit rumah yang saya sewa di Bukit Panjang. Berdiri seorang wanita Kisi depan pintu unit rumah tersebut. Dari jauh saya jalan sambil merenung ke arah wanita tersebut. Dalam hati tertanya, adakah ini kekasih salah seorang warga Filipina yang menyewa bilik rumah tersebut? Ataupun siapa? Adakah ia merupakan tuan rumah? Saya pun tak pasti sebab saya belum pernah nampak tuan rumah. Yang menguruskan semua adalah ejen. Ejen yang saya buat urusan untuk menyewa rumah tersebut, katanya Aidil. Jadi pendengar Ria 897, semakin dekat depan rumah tersebut, semakin meremang bulu rumah saya tiba-tiba. Rasa macam tak sedap hati. Jadi saya pun tengok lagi, tapi wanita tu tetap berdiri tercegat di hadapan pintu rumah sewa saya. Entah macam mana Kisi, sampai saya nak hampir-hampir sampai dekat, telefon saya berbunyi. Terperanjat saya dibuatnya. Saya memandang poket dan meraba kocik seluar saya, cari mana handphone? Handphone dalam beg. Saya keluarkan handphone dari beg saya, memandang balik ke hadapan. Orang manusia tak tahulah apa yang berdiri depan saya awal tadi hilang entah ke mana. Kisi, pendengar Ria 897, apa yang saya ceritakan memang pengalaman yang benar-benar berlaku kepada saya. Jarak dari mana saya berdiri dengan wanita yang ada di hadapan saya memang dekat. Jadi bila seseorang tu nak hilangkan diri, ada dua, satu terjun, satu lagi kena turun tangga. Bila orang tu nak turun tangga, kena lalu lepas saya, baru akan ada tangga di belakangnya. Jadi saya bila sedang cari telefon, saya tak rasa dia lalu. Kalau dia lalu, saya akan perasan Kisi. Kemana dia pergi? Meremang bulu rumah saya. Setelah saya dapat tahu, saya dah rasa takut. Saya berjalan beberapa tapak depan pintu. Saya baca dan baca dan baca, beberapa kali baca. Sambil tangan menggeletar ketakutan, kata Aidil, membuka pintu rumah. Masuk dalam, beri salam, Assalamualaikum. Saya langkah kaki kanan, tutup pintu, buka lampu rumah. Ruang tamu saya buka, lampu dapur, tandas, bilik, semua saya buka. Rumah tersebut rumah sewa. Satu bilik, bilik tuan rumah dikunci. Bilik tu sajalah yang tak pernah saya nampak Kisi. Pendengar Ria 897, saya rasa macam ada sesuatu dalam bilik tersebut. Sebab bila saya jalan, saya dengar di sebalik bilik tu, pintunya seperti ada orang sedang mencakar pintu tersebut. Bayangkan, saya duduk dalam rumah tu untuk lebih kurang setahun lebih Kisi. Banyak penampakan, tapi hairan, kenapa orang Melayu saja yang kena gangguan? Warga Filipina, seramai 4 orang tinggal di rumah yang sama. Tidak pernah pun saya dengar mereka cakap tentang hantu pada saya. Itulah peristiwa. Baik, pendengar Ria 897, kisah pengalaman yang diceritakan malam ini ya. Mungkin ada yang gemar dengan kisah-kisah yang diketengahkan, anda boleh hubungi saya di talian 669-11897. Baik, kita terus ke hujung talian sebentar nanti, 669-11897. Di sini ada kiriman email yang saya ingin bacakan daripada seorang pendengar yang bernama Wawan. Wawan berkongsi pengalaman beliau dalam kiriman email, dan ini kisah yang berlaku pada dirinya pada awal tahun ini 2012, iaitu bulan Januari, dan pengalaman ini berlaku di rumah beliau. Katanya, Kisi, saya tinggal di mansionette, rumah flat yang 2 tingkat. Saya bukanlah nak action, tapi kisah saya berkenaan dengan rumah saya ni Kisi. Jadi kita teruskan pengalaman dari Wawan berkenaan dengan keadaan dalam rumah tu apabila beliau terkena gangguan. Inilah dia, Wawan ceritakan di salah sebuah estate perumahan. Boleh saya sentuh lah, dikatakan di sini mansionette.
rumah 2 tingkat di kawasan mana agak-agak? Di kawasan Yishun. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan pengalaman kisah dari Wawan yang tak dapat dilupakan. Waktu itu Casey, saya berada dalam rumah seorang diri. Waktu itu juga, dalam rumah saya selalunya ibu dengan ayah, kakak, abang dengan saya. Tapi pada hari tersebut, ibu saya dengan ayah saya tidak ada di rumah. Mereka keluar. Abang saya pula berada di kamp sebab abang saya sedang menjalani perkhidmatan negara. Sedang saya duduk dalam bilik, saya dengar orang buka pintu dari bawah. Saya berada di bilik atas. Bila tengok jam, oh, ni mesti kakak balik. Sebab apa Casey? Kakak saya ni balik kerja memang waktu ketika saya dengar bunyi orang buka pintu. Tengok jam, ni mesti kakak balik. Saya pun buat bodoh lah. Buka pintu, dengar orang tutup pintu. Saya pun sedang duduk, katanya Wawan sedang berada dalam bilik bermain dengan PlayStation saya. Saya dengar orang panggil, Wawan. Kak, jangan meripik lah kak. Tak kelakar kak Orang tahu kakak dah balik. Dengar tadi bunyi pintu. Senyap. Saya tetap main game Casey. Sedang duduk lagi. Wawan. Saya dah marah. Saya letak remote control game saya di tepi. Saya bangun dari katil, turun, pergi depan pintu tengok. Cari kakak saya. Kak, tak kelakar kak Nak takut-takut ke orang. Nanti kena baru tahu. Saya terus pergi bilik kakak saya. Bilik kakak saya pintu tertutup. Saya buka pintu, tengok dalam bilik kegelapan Casey. Pendengar Ria 897, Wawan terus menceritakan. Jadi bila bilik kakak dah gelap, ni mesti kakak dekat dalam, di dalam hati bercakap. Saya buka lampu bilik, tengok kiri, tengok kanan. Mana kakak aku ni? Sampaikan saya buka almari kakak saya. Kakak saya tetap tidak ada dalam bilik. Saya keluar balik. Masuk bilik saya, main lagi game. Sedang duduk Casey. Suara yang sama. Wawan. Saya dah marah sangat. Saya bangun. Pendengar Ria 897. Saya menuju depan pintu. Kakak, tak kelakar lah kak. Marah, takut, bingit bercampur jadi satu. Saya turun bawah, cari di dapur, cari kiri kanan. Mana kakak aku ni? Tiba-tiba Casey tergerak hati. Nak buka pintu, nak tengok kasut kerja kakak saya ada tak di luar. Saya buka pintu sebab kakak saya kalau balik kerja, kasut hitam kerjanya akan diletak luar. Saya tengok depan pintu, tak ada kasut kakak saya Casey. Dah tak jumpa kasut ni, saya nak sedapkan hati saya. Ni mesti kakak nak sembunyikan kasut, jadi dia boleh ganggu saya. Mula-mula Casey kan saya kata, pendengar Ria 897, mula-mula suaranya halus memanggil nama saya, Wawan. Casey, bila saya berada di lantai bawah rumah saya. Tadi dari atas, sekarang saya turun ke bawah, depan pintu, sedang periksa kasut kakak saya dah balik kerja belum. Dengar suara menjadi lebih menakutkan. Bayangkan pendengar Ria 897. Wawan. Pendengar Ria 897. Saya terus buka pintu besi rumah saya. Saya duduk di luar rumah sampai kakak saya nampak. Saya nampak dia keluar dari lift sedang berjalan. Kakak dah balik. Saya masih tak nak percaya. Kakak baru balik Nama engkau dik? Kau tak masuk rumah? Selalunya kat atas main game beberapa jam. Saya diam. Benar-benar kakak saya baru balik. Dalam rumah tu Casey, pertama kali saya terkena gangguan. Salah sebuah blok
rumah mansionette di kawasan Yishun. Terima kasih. Pendengar Ria 897, kisah dari Wawan tadi. Saya dalam situasi Wawan, bila saya bercerita, saya suka ada bahagian-bahagian yang mana saya dah faham kisahnya. Saya akan pejam mata, cuba bayangkan saya dalam situasi tersebut. Dan memang menyeramkan. Dan awal tadi, bila cerita Wawan saya bacakan, saya buka hanya satu lampu saja di sinilah. Tapi selepas saya baca kisahnya, terasa pula merebang. Saya dah bangun dan buka lampu. Sekarang konti saya terang benderang. Bersama dengan saya, hello, apa khabar? Khabar baik. Zairi ini anda sedang bertugas. Ya, sekarang ini. Tengah memandu KC. Memandu. Jadi macam mana dapat cari ramai pelanggan malam ni? Penumpang? Ramai. Hujan ni biasalah KC. Banyak penumpang dia. Jadi kisah yang Zairi nak kongsi bersama ni, adakah ketika anda sedang memandu teksi atau bagaimana? Ini kisah berlaku, tak salah saya, dalam 2004. Okey, jadi ini kisah saya tak tahu apa berlaku dalam ini benda. Actually saya dengan orang rumah saya pergi ke suatu tempat inilah. Orang rumah saya mengatakan pada saya untuk tolong angkat barang sedikit lah. Tapi dia tak mengatakan apa-apa lah. Jadi apabila saya sampai ni kawasan di Chua Chu Kang, rumah dia tingkat 2. Jadi apabila kita jalan di koridor tu, kita 4 orang. Saya, orang rumah saya, kawan dia dengan suami kawan dia. Jadi apabila kita jalan di koridor ni, banyak orang melihat kita daripada bawah. Apabila kita menuju ke unit ini number lah, di Chua Chu Kang. Apabila saya sampai, saya tengok ni gate KC, dia dah macam ada potongan api green, macam pecah masuk. Jadi saya cakap dengan orang rumah saya, ni apa cerita ni? Ini green dah macam ada orang pecah masuk. Jadi orang rumah saya cakap, tak mau cakap apa-apa lah, masuk je. Nak buat apa kat sini? Ambil barang. Jadi apabila saya masuk, belum buka lampu KC, bulu rumah saya sudah naik. Dah remang KC. Jadi apabila dia buka tu lampu, saya tengok alangkah terpanjangnya rumah dia macam messy, macam berselerak dengan macam-macam lah KC. Jadi apabila saya tengok di dinding rumahnya, semua tembok dia cat dengan warna kuning, kuning keramat. Apabila saya tengok sebelah kanan saya lihat ini ayat kursi, dia tutup dengan kain kuning. Jadi saya cakap sama dia, saya cakap sama orang rumah saya, ini actually ni apa cerita ni? Tak ada, kita cuma nak ambil barang. Bukan nak ambil barang, ni rumah siapa? Saya cakap tak mau cakap apa-apa lah, cuma kita collect ni barang. Jadi saya cakap, okey, barang apa yang kita harus collect? Tak ada, tu bilik dia dekat sana. Jadi apabila saya jalan di sini, sebelah kiri saya tu is a master bedroom. Itu master bedroom, saya nampak dia bilik macam bau wangi je. Bau wangi. Apabila saya toleh ke kiri saya, itu master bedroom, dia punya katil semua macam dah dihias rapi ya. Saya tak tahu ni apa. Ni apa ni, saya cakap dengan orang rumah saya. Sebenarnya apa yang berlaku? Tak mau cakap apa-apa. Kita angkat barang dekat budak yang bilik tengah ni, kita terangkan keluar. Jadi saya nampak ada katil semua dah cantik, tapi dia punya heran tu, dia punya bau tu dalam bilik tu satu macam bau. Tapi belum rumah saya dah naik, saya rasa ada sesuatu yang mereka tak mau bilang saya. Jadi kita collect tu barang. Apabila kita collect tu barang, kita cepat-cepat keluar. Dia tak matikan lampu. Kita cakap tak matikan lampu. Tak apa, tak mau matikan lampu. Jadi saya turun bawah KC. Apabila saya turun bawah, betul-betul saya pak dekat dia punya loading bay tu. Loading bay dia menghadap dia punya dapur. Jadi saya lihat ke tingkat 2 itu. Saya perasan KC, ada lembaga hitam berdiri melihatkan kita. Jadi saya pun tak mau cakap apa-apa. Saya start saya pergi kereta, saya terus jalan. Di dalam perjalanan tu, saya tanya dia, apa yang sebenarnya berlaku?
Jadi mereka mula ceritakan saya yang mengatakan itu rumah sebenarnya orang rumah saya punya teman, punya saudara, laki dia mati 4 hari di dalam rumah itu. Laki dia, bekas suami dia sudah bercerai dengan teman dia, dengan teman suami yang orang rumah saya. Dia Muslim, dia Kristian, dia convert Muslim. Lepas tu apabila bercerai, dia masuk Kristian balik. Dan kematiannya di dalam tandas, apabila dia minum arak, dia jatuh, terlentak kepalanya di dalam bathtub, separuh badannya di dalam bathtub, dan air bertakung hingga mengalir keluar ke koridor everything. Dan kematiannya sungguh mengerikan lah, kerana separuh badannya di dalam air. Saya tak tahu, yang mengatakan matanya pun dah mula terkeluar, mulutnya dah saya pun tak tahu, kerana mereka angkat jenazahnya dah macam agak-agak, dah macam tahu lembik, semua kulitnya semua dah macam berkupas gitu. Jadi di situlah saya macam tak percayalah, pasal saya yakin, saya perasan yang saya nampak lembaga hitam tu mungkin ruhnya tengah berkeliaran di dalam masa itulah. Itu yang saya ingin kongsikan. Terima kasih untuk anda. Selamat memandu teksi. Pengalaman ada mungkin yang sedang memandu teksi malam-malam macam ni, ada kisah-kisah yang menyeramkan, perasaan-perasaan takut tu ada tak? Kadang-kadang macam ada orang duduk kat belakang ke? Pada saya yakin pada diri, tapi perasaan tu tetap ada. Tapi apabila saya rasa sedemikian, saya mesti pergi ke tempat yang terang, saya isap rokok sebatang atau minum teh, saya jalan balik. Betul lebih baik kita berhenti daripada kita teruskan, tapi memandu dalam keadaan kelam kabut tu masalah juga Ya, terima kasih pada anda. Okey, terima kasih. Kembali, baik pendengar Ria 897. Yang lain boleh cuba tembusi bilik siaran, hubungi saya di 669118897. Bayangkan, ada juga kiriman SMS yang ingin saya baca di sini dengan kodnya Kelab KLUB. Jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Dari Encik Mahat kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi satu pengalaman yang singkat saja. Bukan senang nak jadi tukang ubat. Seperti abang ipar saya, beliau adalah seorang tukang ubat. Ramai orang dia dah tolong. Tapi sekuat-kuat tukang ubat pun ada kelemahan. Sekarang ini, abang ipar saya Kisi dalam keadaan dah tak boleh bergerak. Kisi nak tahu, dia kena serangan tiba-tiba. Serangan angin ahmah Kisi. Terbaring atas katil. Air liur melili tak henti-henti, mulut berbuih. Dengar-dengar kabar, adalah seorang hamba Allah yang dia nak tolong ubatkan. Datang kepada dia beberapa kali, tapi benda yang dihantar kepada si Polan ni kuat sangat, sampaikan abang ipar saya terkena. Jadi saya nak ucapkan syabas kepada semua pakar-pakar perubatan Islam yang sanggup membantu mereka, tapi juga membahayakan diri mereka dan keluarga mereka. Saya kasihan melihat keadaan abang ipar saya, tapi mungkin takdir menentukan. Terima kasih. Selamat tengah malam, Kisi. Ria 897, saya akan teruskan dengan pengalaman Cik Zakaria di ujung talian. Apa khabar Cik Zakaria? Khabar baik, Cik Zaki. Ya, Cik Zakaria, panggilan dari mana ni? Saya baru habis bawa teksi ni, baru kat Kapang ni. Kapang rumah anda dah nak balik dah ni? Dah nak balik. Pengalaman anda Cik Zakaria tentang apa? Silakan. Ini saya nak bagi tahu sajalah ya. Ini pengalaman saya. Saya sebenarnya bukan nak menakut-nakutkan ataupun apa pada pemandu teksi yang lain lah. Ya, kan? Betul. Jadi ini pengalaman saya satu hari tahun yang lalu lah. Jadi saya ada ambil seorang passenger daripada Jurong West, dekat-dekat dengan Stream 42. Ini seorang pegawai tentera lah dia. Jadi dalam
Dia cakap dengan saya nak hantar dia ke Sungai Gedung camp. Jadi saya cakap saya Sungai Gedung camp tu saya tak faham lah, saya tak tahu kan. Jadi cakap tak apa, saya tunjuk jalan, dia bilang lah kan. Jadi saya pun bawa dia lah daripada Jurong West tu, saya Jalan Corporation, kemudian masuk ini Jalan Bahar. Dalam perjalanan tu saya berbual-bual lah dengan dia untuk memancarkan kesunyian kan. Jadi dalam perjalanan tu mula-mula kita akan melalui ini Civil Defence punya headquarters kan. Kemudian lepas itu depan lagi tak salah melalui Pusara Aman. Kemudian akhirnya jalan lagi kita sampai ini Pusara Abadi. Jadi jalan tu yang paling habis sekali Jalan Bahar tu, di situ terletaknya Sungai Gedung lah camp. Setelah dia turun semua kan, jadi saya pun jalan balik lah, nak menuju balik ke Boon Lay. Jadi melalui Jalan Bahar. Jalan Bahar ni dia selalu sunyi lah. Jadi biasanya saya kalau bawa teksi malam ni kan, lepas pukul 12, saya selalu lock saya punya pintu lah. Jadi saya akan pilih passenger yang mana saya tengok okey lah. Kalau yang macam tak okey, biasanya saya tak ambil lah, macam orang mabuk ke, atau budak-budak remaja 4 orang ke gini kan. Jadi untuk keselamatan lah kan. Jadi dalam perjalanan pulang tu saya melalui Pusara Abadi tu. Jadi jalan tu terlalu sunyi. Jadi daripada jauh tu saya nampak ada macam orang melambai untuk tahan teksi pada masa itu malam Jumaat, hujan renyah-renyah tau. Jadi saya pun terfikirlah takkan tempat gini ada passenger kan. Jadi bahana saya ingat, hati saya nak berhenti tidak. Jadi saya kesian lah tengok hari keadaan hujan gini. Jadi bila saya macam mana pun saya macam terpukau lah gitu. Jadi saya pun menghampiri orang tu lah. Jadi bila saya menghampiri dia dah dekat tu kan, saya tengok ada seorang perempuan tau. Jadi betul-betul dekat dengan itu yang pintu nak masuk ke sebelah kiri dia ada Chinese Cemetery, kalau sebelah kanan tu Pusara Abadi lah. Jadi bila saya dah berhenti nak ambil dia, saya pun dah dekat lah sebelah pintu sebelah kanan saya. Pasal saya ambil daripada ke kiri, saya endek ke kanan. Masa tak ada kereta, tak ada apa jalan tu kan. Jadi tiba-tiba perempuan tu bertukar menjadi seorang pocong tu. Jadi saya tengok muka dia berulat gitu. Jadi apa nak, saya pun terus tak ambil lah taksi, saya terus lari taksi macam lepas godong gitulah, ketakutan kan. Saya nak baca apa pun saya dah tak boleh, tergamang-gamang, peluk sejuk semua dah terkeluar dalam badan saya. Tapi alhamdulillah lah saya dapat kontrol steering kan. Jadi akhirnya pun saya sampai juga ke penghujung Jalan Bahar tu kan. Saya masuk Boon Lay lah, terus menuju Clementi. Itu sajalah taksi. Ini sebenarnya saya bukan nak menakut-nakutkan pemandu taksi, tapi hati-hatilah kalau tempat-tempat yang macam konflik gini ke apa kan. Jadi bila kisah ni baru berlaku ke atau dah lama ni? Dah lama juga, dah setahun lebih gitu. Terima kasih ya. Okey. Kembali. Selamat pulang ke rumah. Baik, itu dia pendengar kita, seorang rakan MJ12 yang baru balik dari tempat tugas. Dan semoga selamat berehat ya, dan terus bersama dengan kami Ria 897 FM bertemankan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Diteruskan dengan pengalaman kisah misteri yang tak dapat dilupakan. Anda boleh hubungi saya saudara di 6691187. Baik, kita terus dengan seorang lagi pendengar di ujung talian sebentar nanti. Tapi sekarang kiriman SMS yang saya ingin bacakan di sini dari seorang pendengar yang bernama siapa ni? Wahida. Selamat malam Casey. Katanya di sini apa ni? Oh ni macam mana? Dia kata tolong jangan sebut nama yang sebenar. Lepas tu nama dia diletak di depan. Dah saya terbaca nama awak Wahida
Tak apa, lain kali saya akan skip. Kalau nak suruh saya jangan sebut nama sebenar, tak perlu letak nama. Ini nama sebenar ke ataupun nama tidak ni Wahidah? Bagaimana? Dia adakan nama samaran, nama Wahidah ni kiriman selanjutnya daripada Nasrin katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya pernah tersalah keluar dari lift bila nak naik rumah saya tingkat 7, sibuk bermain telefon bimbit, pintu lift terbuka, saya main keluar saja. Jadi kisah yang ingin saya ceritakan ini berlaku bila keluar dari lift, rumah saya adalah rumah yang kedua. Jalan ni masih sibuk bermain handphone lah. Kemudian saya ketuk pintu rumah saya beberapa kali ketuk pintu rumah saya. Jadi yang saya keluar ni sebenarnya salah tingkat. Rumah saya tingkat 7, saya keluar ni rumah di tingkat 5. Mami. Sambil saya sibuk lagi bermain handphone, saya sedang message kawan-kawan saya. Kita ada group chatting lah di WhatsApp. Jadi sedang group chatting ni, saya dah kemaruk sangat ni, saya ketuk pintu lagi. Tiba-tiba saya dengar suara ibu saya menyaut. Saya pun tunggulah. Pendengar Ria 897, kawan saya yang baru balik dengan helmet motor. Oi, kau pergi rumah mana? Siapa kau ketuk? Aku tingkat berapa ni? Rumah aku lah tingkat 5. Kau main ketuk sembarang je. Ketuk rumah tu rumah kosong tau. Saya tengok lagi. Benar Kisi. Rumah yang saya ketuk pintunya tu, yang ada orang menyaut setelah beberapa ketukan. Rumah kosong. Saya tengok kawan saya yang tingkat 5 ni. Itulah kau, main keluar je lift kan? Kau fikir aku tak tahu? Saya jalan naik tangga, terus naik ke atas rumah. Keluarkan kunci dari beg saya. Masuk dalam rumah ketakutan Kisi betul. Kawan sedang sibuk main WhatsApp. Saya dah tak boleh balas. Masuk dalam rumah terus. Cuci kaki, masuk bilik, saya tidur Kisi. Pendengar Ria 897, itulah pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Kisah saya, terima kasih. Dan juga selamat tengah malam Kisi. Selamat pagi Aslam. Selamat pagi. Ini panggilan dari mana Aslam? Saya dari Berbeduk. Pengalaman tentang apa, silakan. Tentang saya call, ada call kawan saya. Apa ni, saya hari jadi je lah. Hello? Ya, silakan teruskan. Hari jadi je. Jadi saya rasa saya nak macam, jadi dia lepas 10-12 lah. Nak sabar lah. Kan nak ucapkan happy birthday. Ucapkan happy birthday. Jadi lepas tu lepas 10-12 saya call. Jadi bila saya call, dia angkat telefon. Bila dia angkat telefon, saya berbual dengan dia. Saya cakap happy birthday gini-gini. Dan bila tu semua dia cakap dia macam gantuk, dia nak tidur. Tapi saya berbual dengan dia lancar ni. Macam biasa saya berbual dengan dia. Tapi bila keesokan harinya, dia sadar, dia cakap dengan saya apa, handphone dia berada kat tepi tingkap. Ada orang alihkan telefon bimbitnya lah. Tu saya pun tak pasti. Tapi yang lagi saya peliknya, dia cakap dia tak ingat yang dia berbual dengan saya. Jadi saya tanya, awak ni betul tak betul? Betul ke tak bohong aku semalam? Dia cakap betul. Saya cakap, ada kau bohong aku rancak. Tapi saya cakap nak tidur. Saya cakap dia gitu. Dan dia pelik tu, saya cakap telefon ada tepi tingkap. Ada yang lagi satunya, bila dia check, kan kalau kita call orang, kita boleh nampak call siapa yang call, dia tak nampak nama-nama dia. Dia check, nama saya tak ada.
Tapi awak telefon dia dengan dia, berbual dengan dia cuma dalam call history, tak adalah nama anda. Tapi dia lagi tu tak ada nama saya kan. Lagi satu dia cakap dia tak berbual dengan saya. Pada tu jam dia ada di camp. Dia ada di army camp. Dan kita masih tengah army lagi. Itu je pengalaman saya ini. Terima kasih kepada anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Kisi? Boleh kalau Kisi bacakan pengalaman saya? Nama saya Riha. Kisah yang ingin saya ceritakan ini adalah satu peristiwa yang benar-benar berlaku. Mungkin ramai tidak percaya, tapi inilah peristiwa pengalaman pribadi saya. Saya pernah mendapatkan khidmat seorang dukun. Kerana apa Kisi? Kerana saya suka pada seorang lelaki. Tapi lelaki ini susah nak saya dapat. Yang pertama, dia milik orang. Dia adalah suami seseorang. Yang kedua, cara macam mana pun cuba menggoda, dia menghindari saya. Malah dia pernah marah saya depan orang ramai, memalukan saya. Dan itu oleh kerana dia mengaibkan saya depan orang ramai. Yang dia tak berkenan dengan saya, dia ada isteri. Timbul rasa marah dan ingin balas dendam. Saya berjumpa dengan seorang bomo Kisi. Pendengar Ria 897. Bomo telah pun memberikan saya sesuatu. Bukan untuk dia, untuk saya pakai. Tapi saya perlu dapatkan beberapa barang milik dia. Yang pertama ini, saya perlu dapatkan bekas air liu, hingus, air ludah apa jua. Kebetulan waktu itu dia selsema, banyak tisu yang dia buang. Saya angkat daripada bakul sampahnya, simpan dalam plastik. Kemudian yang lain, gambar penuhnya. Senang zaman sekarang, telefon bimbit dari jauh saya petik gambarnya. Dua barang ini saya berikan pada dukun tersebut. Dukun membaca sesuatu, menyerahkan saya sebotol minyak kecil. Kamu ambil minyak ini, kamu pakai. Pakai di bawah telinga, kiri dan kanan. Bila dia lihat kamu, dia akan terpikat. Pendengar Ria 897, memang benar. Memang benar kata dukun tersebut. Bila dia lihat saya, dia akan terpikat. Lazimnya dia akan buat bodoh, tidak ingin layan saya Kisi. Tapi hari pertama saya pakai, saya lalu depan meja dia. Dia dapat saya rasakan tuli dan memandang ke arah saya. Daripada dia benci, sampaikan dia ajak saya pergi makan waktu makan lunch. Kami keluar makan. Lama-lama menjalin perhubungan. Tapi saya lupa sesuatu. Pendengar Ria 897, mengikut pakar yang saya jumpa ini, pendengar-pendengar Misteri Jam 12, apa yang bakal saya ceritakan ini mungkin benar ataupun tidak. Jangan mudah kita terikut-ikut dan percaya. Ingat, ini hiburan dan mungkin ini satu rekaan semata-mata. Berbalik pada kisah Reha. Bila saya pakai barang tersebut, dia akan terpikat berkenan dengan saya. Tapi dengan satu syarat. Saya tidak boleh sentuh tangan, anggota tubuh tidak boleh sentuh selama 44 hari. Kalau tersentuh, maka naas hidup saya. Jadi, bayangkan,
Selama 44 hari saya yang cuba mengelakkan diri saya daripada berdepan dengan dia, takut tersentuh. Malah saya memakai baju tangan panjang, memakai sarung tangan. Tiba-tiba pada suatu petang ketika saya sedang duduk di meja saya, Casey, jejaka es datang dari belakang, tutup telinga saya, tutup mata saya. Teka siapa? Saya tolak dia ke belakang, dia jatuh, saya terpekik. Terpekik kerana dia sentuh saya dan saya menyentuh dia. Pendengar Ria 897, akhirnya daripada hidup kegembiraan nak buat dia ni diapa-apakan oleh saya sebab dia mengaibkan saya depan orang ramai, sekarang menjadi satu kesusahan dalam hidup saya. Saya balik rumah, hati saya tidak sedap. Seperti ada sesuatu mengganggu saya, Casey. Tidur malam mimpi yang ngeri. Untuk beberapa malam berturut-turut saya mimpi-mimpi yang seram-seram. Bangun tengah malam terkena gangguan. Mana saya pergi orang tengok saya, pandang saya seolah-olah ada sesuatu yang tak kena. Malah bila saya berada di perhentian bas, ada pernah datang seorang makcik. Anak, makcik tengok kamu ni runsing. Ada baiknya kamu dapatkan bantuan. Kamu fahamlah apa yang makcik cakap. Saya dengar pun takut. Jumpa dengan pakar tak nak bantu. Pakar yang sama. Kamu langgar pantang. Aku kata 44 hari enggak boleh sentuh. Kamu sentuh, tapi bukan salah saya. Kamu yang harus awasi. Sekarang aku enggak boleh buat apa-apa. Casey. Benda itu meniduri saya, Casey. Mohon maaf, malam hari sedang tidur, berat ada sesuatu menghampap dada saya. Saya tak boleh bercerita lebih panjang, terlampau peribadi. Tapi itulah hakikatnya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey. Pendengar Ria 897, kisah selanjutnya kiriman SMS yang ingin saya sempurnakan. Datangnya daripada Fadilah. Saya sering kali dengar bunyi goli, Casey. Datang dari atas, bahagian atas rumah saya. Saya tinggal di tingkat 9. Tingkat 10 rumah saya sering kali bunyi orang bermain goli. Saya pula jenis yang tak suka bergaduh dengan jiran. Kadang-kala bunyi tengah-tengah malam sedang nak tidur, bunyi orang tarik kerusi, Casey, tengah-tengah malam. Tapi yang saya hairan, suami saya pun tak pernah menegur tentang bunyi yang saya dengar. Mungkin dia pun macam saya lah, tak nak bergaduh dengan jiran. Kami sabar dan terus sabar. Sampai satu hari, saya dapat tahu, di atas rumah saya, tidak ada orang tinggal. Rumah kosong. Jadi, malam hari selepas dapat tahu daripada seseorang, rumah tingkat 10 tak ada orang, kosong. Dengar lagi, Casey, bunyi orang bermain goli, seolah-olah jatuhkan goli berkali-kali. Saya ni, Casey, boleh tergerak hati bangun. Bukan nak naik atas, kan? Saya dengar goli tu dia bergoli datang dari mana. Dengar seperti goli itu bergerak daripada ruang tamu masuk ke kawasan dapur. Meremang bulu rumah saya, Casey. Yang membuat saya rasa takut. Saya tanya pada suami saya keesokan harinya, "Bang, kadang-kadang pendengar tak orang main goli, tarik kerusi dari rumah atas?" Casey nak tahu suami jawab apa? "Awak ni dah gila ke? Dekat atas rumah kita mana ada orang?"
suami rupanya tak pernah dengar Kisi. Saya seorang yang dengar. Ya Allah Kisi, perasaan saya punyalah takut. Setiap malam akan dengar. Itulah peristiwa pengalaman saya. Bila dengar saja, saya dah tahu dah ada sesuatu nak mengganggu saya. Saya akan cuba baca surah-surah yang saya tahu. Setiap kali diganggu, setiap kali itulah saya akan beranikan diri. Nasib baiklah suami saya waktu malam mesti ada dengan saya. Sekarang dah kurang saya dengan Jiro Belas pada waktu malam. Sebab inilah Kisi, saya hanya mendengar waktu petang hari melalui siaran YouTube. Terima kasih. Selamat tengah malam Kisi. Baik saudara pendengar Ria 897, masa tidak mengizinkan. Saya akan jumpa anda esok malam dalam rancangan Kelab Kelakar Seram. Terima kasih dan terus bersama Ria Insomnia. Misteri Jam 12.